Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersama saya Rita Alexis Malik dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 4 Oktober 2023. Kerajaan negeri menyerahkan 4 motosikal berkuasa tinggi kepada Polis Diraja Malaysia PDRM Kontingen Sabah. Penyampaian disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nor kepada Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jau Teddy Kun di perkarangan Menara Kinabalu. Penyerahan fasa pertama ini merupakan sebahagian daripada 8 motosikal berkuasa tinggi yang disumbangkan kerajaan negeri kepada PDRM Kontingen Sabah bernilai 1.076 juta ringgit. Ketika ditemui media, Datuk Jau Teh berkata penerimaan aset tersebut akan memperkasakan lagi tugas PDRM khususnya dalam mengawal lalu lintas serta penugasan khas. Kita akan memastikan bahawa ke-8 motosikal ini akan digunakan untuk penugasan maksimum bagi memastikan keselamatan dan juga keadaan motosikal untuk tugas-tugas khas ini dapat berjalan dengan lancar. Di samping itu, penugasan penggunaan motosikal ini juga akan bermula pada hari Jumaat minggu ini. Kerajaan negeri mengalu-alukan pengumuman Shell Timur Sendirian Berhad yang membatalkan rancangan awal untuk menutup 34 stesen minyaknya di Sabah berkuat kuasa Januari tahun depan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nor berkata ia berikutan beberapa seri perbincangan kerajaan negeri dengan syarikat minyak dan gas itu. Dalam kenyataan di Kota Kinabalu, Datuk Haji Ji sebelum ini mengadakan pertemuan dengan pengerusi Shell Malaysia, Siti Hurairah Sulaiman untuk membincangkan perkara tersebut. Kerajaan negeri juga telah membawa isu berkenaan ke perhatian Kerajaan Persekutuan. Justru Datuk Haji Ji amat menghargai sensitiviti Kerajaan Persekutuan terhadap keperluan di Sabah termasuk berkaitan cadangan Shell untuk menutup beberapa stesen minyaknya di negeri ini. Kerajaan negeri melalui Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi KSTI komited memantapkan penyampaian perkhidmatan kerajaan dengan mengukuhkan pentadbiran dan kelengkapan peralatan digital perkhidmatan awam negeri. Ia selaras matlamat ke arah kerajaan digital menjelang 2025. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, tahun ini 27.6 juta ringgit diperuntukkan kepada Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri bagi memodernkan infrastruktur digital dan pembangunan aplikasi digital untuk jabatan serta agensi kerajaan negeri. Ketika ini, anak syarikat kerajaan negeri Sabahnet Sendirian Berhad menaik taraf rangkaian internet gentian optik berkelajuan minimum 100 Mbps di semua premis kerajaan negeri. Beliau berucap merasmikan seminar teknologi maklumat dan komunikasi ICT sektor awam negeri peringkat wilayah Tawau. Teks ucapan beliau dibacakan pembantunya Datuk Harun Durabi. Tambah Datuk Muhammad Arifin, KSTI juga turut memasang kemudahan internet teknologi satelit Very Small Aperture Terminal VSAT di 300 lokasi di seluruh Sabah yang tidak tersenarai di bawah Pelan Jalinan Digital Negara Jendela 2023. Kawalan keselamatan di kawasan Zon Selamat Sabah Timur S-Zone akan terus diperkukuh bagi memastikan kesejahteraan masyarakat kawasan itu terus terjamin. Komander Eastern Sabah Security Command ESCOM DCP Victor Sanjos berkata penggunaan teknologi terkini antara yang akan diadaptasi dalam kawalan itu. Saya bersama-sama dengan pasukan saya serta rakan-rakan strategik yang lain daripada pasukan keselamatan yang lain akan sit down, akan merancang untuk memperkukuh dan mempertahankan kawasan ESCOM yang begitu jauh daripada Kudat sehinggalah ke Tawau. DCP Victor ditemui pemberita selepas kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif ESCOM Dr. Jamaluddin Muhammad Ali memberitahu pihaknya turut melaksana program semarak ESCOM di S-Zone bagi mendedahkan penduduk akan tanggungjawab bersama menjaga keselamatan negara. Pentingnya peranan mereka, penglibatan untuk menyampaikan maklumat kepada pasukan keselamatan sebab tanggungjawab menjaga keselamatan ini bukan semata-mata terletak di bahu pasukan keselamatan.
Stigma yang mengaitkan pemegang sijil kemahiran program pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET sebagai golongan tidak berjaya dalam bidang akademik kini tidak lagi relevan. Sebaliknya, lepasan TVET di negara ini amat relevan dengan tuntutan pasaran. Menurut Pengarah Pendidikan Negeri Sabah, Raisin Saidin, TVET merupakan alternatif kepada pendidikan akademik yang memberi penekanan kepada kemahiran teknikal dan praktikal bagi memenuhi keperluan industri yang semakin berkembang. Beliau berucap merasmikan Karnival Pendidikan Kerjaya Sukses di Politeknik Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Mudin Beting. Karnival ini antara lain bertujuan mewujudkan pusat sehenti bermaklumat kepada kumpulan sasar seperti pelajar, ibu bapa, guru dan komuniti setempat untuk mendapatkan maklumat tepat dan terkini mengenai aspek pendidikan. 48 universiti awam dan swasta serta sekolah khusus terlibat menjayakan karnival ini. 3 helikopter dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah serta Polis Diraja Malaysia PDRM digerakkan dalam misi bantuan menghantar bakul makanan kepada penduduk di Mukim Pensiangan Nabawan yang terputus hubungan akibat tanah runtuh sejak 5 September lalu. Kira-kira 500 penduduk dari 8 kampung terjejas akibat bencana itu yang menyebabkan beberapa jalan raya terputus serta tidak dapat dilalui kenderaan. Seramai 115 orang termasuk JBPM, PDRM, APM, Rela, ATM dan Jabatan Kebajikan Masyarakat terlibat misi bantuan ini yang merupakan program kerjasama antara Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Nabawan dan NGO First of Love. Jalan pengangkutan darat ke sana sedang terputus dan sudah beberapa hari mereka mungkin terperangkap. So kali ini dengan kerjasama semua agensi, kami berjaya mengkoordinasikan 2 agensi untuk menghantar helikopter. 2 heli, melibatkan 2 heli, 1 heli daripada PDRM dan 1 heli daripada Bomba yang berpenggalan di Miri. Jadi proses penghantaran ini melibatkan 2 hari. Terima kasih khususnya kepada pihak Bomba dan juga PDRM kerana menyediakan semua aset agar barang-barang ini dapat diantar ke tempat sasaran. Misi bantuan kali kedua ini melibatkan penghantaran 10.45 tan bantuan makanan. Ketua-ketua jabatan di negeri ini perlu memantau tuntutan yang dikemukakan pegawai di bawah seliaan masing-masing bagi membentras tuntutan palsu. Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah, Datuk S. Karunaniti berkata pihaknya memandang serius isu berkenaan dan memastikan pihak terlibat dikenakan tindakan tegas berlandaskan undang-undang. Kita sering lately terima aduan-aduan berkaitan dengan tuntutan palsu di mana pegawai-pegawai sudah mula membuat edit ke atas resit-resit yang dibuat tempahan melalui platform booking yang disediakan di mana mereka cuba edit harga, edit tempat yang mereka pergi dan sebagainya. So jadi perkara ini agak serius. Beliau memaklumkan SPRM turut menyediakan e-flyers untuk semua penjawat awam dalam bentuk QR code yang menyediakan mesej ringkas berkaitan hal-hal pencegahan rasuah. Baik, paparan itu mengakhiri perkembangan Berita Pagi Sabah kali ini menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak.